Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa ma tawfiqi wa i'tisami illa billah, alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah al-khail wa amruhum syura bainahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah-surah yang dimuliakan, seperti biasa kita akan mulakan dengan berselawat sebelum kita teruskan dengan sedikit perbincangan dan menjawab beberapa soalan yang telah dibangkitkan sebelum ini. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa taryaqil ayat. Saudara-saudari, selain dari hadapi kemelut COVID-19, negara bergelut juga dengan soal perbezaan pendapat, pandangan dan bagaimana kita harus atur tata kelola dan urus tadbir yang baik. Ini secara langsung atau tidak melibatkan pahaman kita tentang apa yang maksud syura, perundingan, perbincangan, musyawarah, ataupun di Indonesia pernah diperkenalkan musyawarah atau semangat gotong royong, kerjasama. Tetapi dalam konteks ini kita harus ingat bahawa perbincangan kita tentang sidang parlimen ataupun tentang pembangkang ataupun soal dasar negara sama ada yang melibatkan program kesihatan dan ekonomi, itu memerlukan perundingan. Kita lihat ini penting sebab Quran satu yang mula dibacakan tadi menyentuh secara langsung tentang syura di kalangan kamu, ya, bahawa selain daripada wa aqamas salah wa amruhum syura bainahum, ya, itu maknanya dikaitkan di antara salah dengan syura. Satu yang lain yang juga selalu yang kita sampaikan ialah firman Allah SWT, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini dalam surah Ali Imran 159. Maka disebabkan rahmat Allah, engkau telah berlemah lembut kepada mereka. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras, tentulah mereka akan lari daripada sekelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka dan pohonlah keampunan buat mereka dan bersyuralah bersama mereka dalam sesuatu urusan. Maka apabila engkau telah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Syura dalam Quran ini mari saya kupas umpamanya dari pandangan
Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, bahawa manusia yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi berunding dengan para sahabat itu menjadi amalannya. Kerana penerimaan kenyataan manusia itu dalam urusan duniawi sekurang-kurangnya ini, dalam konteks ini ada keterbatasannya. Maka menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka tidak mustahil terlintas idea-idea yang membawa kemaslahatan dalam fikiran sahabat-sahabatnya yang tidak terlintas dalam pemikirannya, lebih-lebih lagi dalam permasalahan duniawi. Ya, maknanya satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, sebagai orang yang uswatun hasanah, contoh terbaik, model terbaik, masih berunding. Jadi kita janganlah bila kita fikir bila kita diangkat sebagai presiden parti atau perdana menteri atau menteri, maka perundingan itu hanya dibatasi dan disekat. Dan ini yang menyebabkan dalam membicarakan soal governance, urus tadbir, atau tadbir urus dan tata kelola pemerintahan, kita bangkit kembali syura dalam Al-Quran. Al-Imam Ibn Ashur, ya, dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, menyebut, saya nukil di sini, menurut Al-Qadhi Ibn Al-Arabi, perintah syura dalam Al-Quran adalah wajib kerana ia jalan kepada betulnya pandangan. Sabab lis-sawab, maknanya membantu kita membetulkan pandangan kita. Sabab lis-sawab. Dan berkata Ibn Atiyah, syura merupakan tiang seri syariah. Kita kadang-kadang jangan dengar ni, ya. Tetapi ini tafsir Imam Ibn Ashur, tiang seri syariah. Mana nak sempurnakan syariat itu mestilah dengan cara syura, tiang seri syariah dan hukum hakam. Barang siapa yang tidak bersyura bersama ahli-ahli ilmu yang ada pengetahuan, kemahiran dalam bidang tersebut, dan ahli agama. Di sini menarik juga, ya, setengah orang dia ambil ahli agama itu sebagai mewakili semua. Kadang-kadang di sebaliknya ada ahli ilmu juga mewakili semua. Tetapi Ibn Ashur dia pandang jauh ke depan. Ahli ilmu, kerana mungkin keterbatasan bidang agama, dia bedakan dengan ahli agama. Kedua-duanya perlu. Kalau tak ikut keduanya, maka wajib digugurkan. Ini berat ni kalau pandangan beliau. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam Jami' Al-Ahkam Al-Quran, dia menyebut di antara lain syura terbangun atas perbezaan pandangan. Anda terima kenyataan bahawa ada perbezaan pandangan di kalangan umat dalam soal-soal keduniaan, ya, perbezaan tafsiran, ya. Jadi mesti melihat yang paling dekat dengan kitab dan sunnah sekiranya mampu. Bila diputuskan, tawakal. Ini yang disebut tadi, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sebab itu Allah memerintahkan nabinya untuk bersyura. Banyaklah kupasan yang tradisional ni dibawa menunjukkan tentang keperluan berunding dalam pemerintahan. Tetapi oleh kerana keadaan dan sejarah berubah, sistem pemerintahan berubah, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, sehinggalah jatuhnya Empire Islam, dan sekarang bangkit negeri-negeri kecil yang menunjuk pemerintahan. Para ilmuwan dan alim, tokoh-tokoh besar, ulama, cuba mengupas keperluan syura dalam konteks semasa yang disebut, dikata kadang-kadang digunakan istilah demokrasi Islam atau teokrasi Islam. Tetapi yang penting dalam konteks ini ialah semangat bermusyawarah. Mesti ada cara, kaedah, modus operandi bagaimana kita teruskan dengan perundingan. Dan di antara ulama besar yang mengupas ialah ulama semasa ialah Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Syekh Ahmad Raisuni
seorang alim yang sekarang Presiden Persatuan Ulama Islam Sedunia. Ini tak kala dia berkunjung ke Malaysia dan kami sambut dengan beberapa acara dia di sini dan juga di Terengganu. Ini saya di Putrajaya bersama Syekh Ahmad Raisuni, ya, dengan besaan khas daripada mantan Presiden Persatuan Ulama iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini kebetulan saya dengan Syekh Muhammad Nur Manuti kunjungi beliau tahun lalu, dan bagaimana beliau menyambut, dan beliau juga adalah tokoh sebagai seorang ilmuwan dan alim, masih banyak menjalankan rundingan. Tapi dalam konteks buku Syura oleh Syekh Ahmad Ar-Raisuni ini, saya nak nukilkan, ini penting kita faham, ya, kerana kadang-kadang kita dengar cara umum syura, runding, untuk apa perundingan. Ini 10 perkara yang diulas oleh Syekh Ahmad Ar-Raisuni, seorang pemikir semasa yang sangat mendalami dan mengupas dengan memahami konteks semasa. Ini kebijakan dia, keistimewaan dia, ya. Dia tak bincang hanya dari segi prinsip pokok, tapi dia faham keadaan yang semasa. Kata dia, 10 tujuan yang harus difaham kalau kita nak berunding atau demokrasi atau syura. Apa dia? Pertamanya, nak menentukan hala cara yang baik. Dia bukan syura untuk bagaimana kita nak rompak saham, ataupun kita nak berunding ni bagaimana kita nak rebut kuasa cara khianat. Itu bukan syura. Syura ini matlamatnya ialah cara yang benar dan baik. Itu yang pertama, ya. Saya ringkaskan, yang lain kena baca. Yang kedua, membebaskan, syura ini membebaskan daripada keangkuhan, kezaliman pemikiran kita yang anggap kita dah betul lah, tak boleh dengar orang. Kita dah pandai, kita ada ilmu, kita ada lulusan daripada Universiti Melaya, daripada Azhar, daripada Harvard, maka tak boleh dengar. Ini, kata dia, tyranny kerana tidak sanggup menilai pandangan yang lain kerana sikap angkuh itu tadi. Yang ketiga, untuk benar-benar mengelak, menolak keangkuhan kuasa dan tirani, pemerasan antara manusia. Jadi kalau bila dah berunding, dia tak mungkin lagi nak boleh teruskan cara zalim. Setuju? Baik. Tak setuju? Pergi ke munting. Setuju? Okey. Tak setuju? Gam, masuk penjara. Ini boleh dielakkan kalau ada semangat perundingan yang disebutkan dalam kupasan Al-Quran yang dikupas oleh Syekh Ahmad Ar-Raisuni. Yang keempat, syura ini mengajar kita lebih tawadhu, humility, ya. Maknanya kita bukan pandai dalam semua perkara, ya. Bagi ceramah ke, bagi pidato ke, bagi arahan, tak payah bincang kita, ya. Pandangan dia walak terus, tak semestinya, terutama dalam hal-hal keduniaan, tata kelola yang tidak sadar, tak ada satu orang yang punya kepakaran dalam semua bidang. Ini disebut mengajar kita apa dia humility atau tawadhu. Kelima, berikan ruang kepada semua, ya, bagi peluang bagi orang, tiap orang yang dalam majlis syura itu memberikan pandangan dan kupasan. Nah, ini yang democratic spirit, ya, yang kita hidupkan. Keenam, menjana menimbulkan satu suasana kebebasan dan inisiatif, ikhtiar. Jadi ada satu ruang, masing-masing boleh menyuarakan tanpa rasa takut. Oh tak, kawan ni gelaran dia besar, dia orang pangkat tinggi, oh dia orang kaya, dia ulama besar. Dia tidak menjadi satu kekangan kerana dia beri kebebasan untuk kita mengupas.
kata Syekh Ahmad Rasuni. Kemudian ketujuh, Islam melalui syura menggalakkan orang berfikir cara terbuka. Dia yang disebut keupayaan untuk mengungkap, menyatakan pandangan dan memberikan rencana. Rencana diri sendiri ni, pandangan saya begini dan strategi saya begini yang mungkin berbeza dari pandangan umum. Ini diberi ruang ataupun capacity untuk thinking. Ini kadang-kadang yang menjadi masalah dalam dunia Islam ini ialah bahawa pandangan agama itu terlalu mengongkong. Ini kitabnya, ini tafsirannya, jangan. Ini apa yang disebut oleh ketua kita, maka kita walak. Jangan berfikir, jangan. Tidak benar sebenarnya sekali. Kata Syekh Ahmad Rasuni, semangat syura itu adalah untuk menghidupkan suasana keupayaan dan menggalakkan pemikiran dan kesediaan untuk berbincang dan ikhtiar memberikan pandangan dan penyelidikan sendiri. Ke-8, dia bila kita terlibat dalam syura, dia sebenarnya mendorong kita, mendorong ahli yang berbicara itu bertindak. Bukan sekadar bagi teori-teori kemudian tak berbuat apa-apa. Jadi ini dia sebut tentang bukan saja mendukung pimpinan atau jamaah, tetapi dia menjurus kepada tindakan. Ke-9, dia menimbulkan suasana mahabbah dan persaudaraan dan semangat perpaduan yang betul. Ya, walaupun berbeza kelompok dan sebagainya, bila kita bincang dengan baik, dengan adab, maka dia ada berikan suasana yang lunak untuk bersama, berpakat dan bermuafakat. Ke-10, bila kita compact keputusan bersama, kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang keputusan itu menyebabkan kita hadapi banyak masalah dan dugaan. Tetapi oleh kerana kenyataan itu keputusan dibuat bersama, maka kalaupun menghadapi masalah tidak terduga, kata Syekh Ahmad Rasuni, dengan syura itu kita telah bawa suatu semangat perpaduan yang baru. Mudah-mudahan kita cuba faham ini dalam konteks apa yang berlaku sekarang. Ya. Kalau saya katakan orang bangkit sidang parlimen, ya, dia dalam konteks moden sekarang ni sidang parlimen lah syura dia. Ya. Apakah dia sempurna? Tidak. Ya. Apakah demokrasi kita ni sempurna? Tidak. Demokrasi kadang-kadang sogok wang, dia undi, belum tentu terbaik. Kadang-kadang pilih orang, dia kerjanya untuk kayakan diri dia. Ada masalah-masalah ini kita tahu, tetapi dengan segala keterbatasan ini, sistem negara kita itu meletakkan demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Itu kerangka negara kita. Malaysia ni sistem apa? Raja ikut perlembagaan. Demokrasi ada parlimen. Jadi sekarang bagi kita, tujuan apa parlimen itu? Tujuan syura, perundingan. Perundingan ini ada 10 ciri dan tujuan yang disebut oleh Syekh Ahmad Rasuni sebagai contoh, ya, untuk membolehkan kita bahas. Kalau tidak, segala kecurangan, segala kebobrokan, mengangkat orang yang tidak layak, ratusan ribu menganggur, isi perut 3-4 orang, ini semua petanda tidak ada check and balance, tidak ada rundingan, tidak ada teguran, dan tidak ada semangat syura dan perundingan. Dan ini sebab mengapa saya katakan perlu kita hidupkan semula semangat yang dirangka oleh bapa-bapa kemerdekaan dulu, apa yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen. Kalau tidak, seperti mana ada sekarang, yang tak layak pun disumbat juga jawatan. Cakap bukan main, ya, tetapi ambil juga. Ada yang kes yang terlibat, baru-baru ini terlibat daripada dalam kes yang bersubhat dengan rasuah. Atau orang yang dipecat dalam parti kerana SPRM menyatakan harus dipecat orang ini, pun diangkat, diberi jawatan. Saudara, ini kegagalan
menghormati urus tadbir, tata kelola, akhlak dan ketiadaan syura. Semalam saya pengusikan mesyuarat Pakatan Harapan, ya, Wakil Keadilan, Wakil DAP dan Wakil Amanah. Bagi saya cuba hidupkan semangat syura ini. Kita bagi kemukakan pandangan. Saya katakan, sekarang ini tentu kita berdepan dengan COVID-19. Mari kita buat penilaian. Bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang harus diketengahkan? Kedua, kita kemukakan beberapa dasar yang nampak belum dilaksanakan. Kita harus ulas, umpamanya pendidikan. Dan sistem pendidikan banyak pengumuman, e-learning, online, tetapi kita tahu yang kampung, yang di desa, yang di pedalaman, yang miskin tidak ada konektiviti, dan oleh demikian kesenjangan lebih lagi. Golongan kaya di bandar lebih terselamat dan golongan miskin di belakang. Jadi sebab itu kita sebut dulu digitalization, teknologi dan juga pendidikan. Itu yang kita bincangkan, umpamanya di antara lain. Kemudian kita bincang juga tentang masalah dibangkitkan oleh penyewa rumah, penyewa kedai. Rumah sewa kena bayar. Baik jabatan kerajaan atau rumah kerajaan itu boleh ditangguhkan. Tapi rumah sewa dibayar. Kerja tidak ada. Jadi harus ada moratorium untuk membayar sewa. Itu kita dibincangkan. Itu sebab saya katakan, syura, saya sendiri tak mungkin akan tahu semua. Melainkan saya dengar pandangan ahli parlimen, dengar persatuan-persatuan pengilang, persatuan penjajah, dan turun ke bawah dan dengar kegelisahan rakyat. Itu sebagai contoh tentang semangat. Kemudian saya tekankan ini yang harus jadi landasan atau yang disebut khitah perjuangan. Ya, kalau tidak kita asyik duduk fikir nak rebut kuasa saja. Saya kata dalam keadaan ketiadaan syura dalam sistem yang ada sekarang, ketidakpastian majoriti, tidak dibawa ke parlimen, maka kita merasakan berhak untuk menentukan satu sistem yang lebih baik, pemerintahan lebih baik. Itu tidak ada salahnya. Tetapi saya bertanggungjawab untuk menekankan bahawa untuk mengatakan mendapat legitimasi atau keabsahan kerajaan ini bukan sahaja tentang jumlah, tetapi bahawa kami bertekad, dan saya selagi saya diamanah sebagai memimpin, saya tidak mahu terlangsung untuk mengelakkan kecurangan berlaku, rasuah berterusan, sistem kroni memperkayakan anak pinak dan keluarga, dan menindas atau zalimi orang-orang yang tidak bersetuju dan bersama dengan kita, khianat amanah. Ini kita harus elakkan. Kita dalam Pakatan Harapan mesti kembali kepada khitah atau landasan perjuangan. Kita janji untuk cuba baiki sistem, dan itu mudah-mudahan dapat kita lakukan. Terutama yang saya tegaskan selama ini, bahawa sistem politik bukanlah ditentukan hanya oleh elit politik yang berkuasa. Dia mesti cuba fikir bagi pihak rakyat yang tidak ada keuangan, tidak ada dana, tidak ada pendidikan tinggi, tetapi harus mendapat pembelaan yang wajar. Ini saya sangat tekankan dalam mesyuarat Pakatan Harapan semalam, kerana saya tidak mahu, dan ada benar kadang kritikan orang ramai, kritikan netizen, media sosial, bahawa kadang-kadang orang politik ini yang ada kuasa rebut siapa jadi menteri, siapa timbalan menteri, siapa GLC. Layak tak layak, perkara kedua. Yang pembangkang pula, PH dan lain-lain yang dalam kalangan pembangkang, kira bagaimana kita nak dapat jumlah, kita nak tawan kuasa. Jadi saya tegas dalam pendirian saya, tak ada salah kita nak tuntut hak untuk berkuasa, tapi syarat mutlaknya ialah kembali kepada landasan khitah perjuangan, bahawa negara ini mesti demokratik, mesti adil, mesti jaga kepentingan rakyat yang tertindas dan yang disisihkan
dari arus pembangunan, sama ada Melayu atau Cina atau India di desa yang miskin bandar dan juga di pedalaman Sabah dan Sarawak. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.